wa ma kana li nafsin an tu'minu billah biiznillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin Muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya, Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan. Dapatlah kita sama-sama solat maghrib berjamaah, kemudiannya kita diberi kekuatan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk sebentar di dalam majlis ilmu sementara kita menunggukan waktu isya. Moga-moga perkongsian ilmu kita pada malam ni akan mendatangkan manfaat yang berguna untuk kita di akhirat nanti, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung semula pengajian kitab kita, yakni pengajian kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Idris Al-Marbawi, dalam tajuk apa tuan-tuan? Babul maja'a fi hawani dunya 'ala Allah azza wa jalla. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan keji dan hina dunia di sisi Allah, yakni Tuhan yang maha besar dan maha mulia. Tu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurnya kita, kenapa? Kerana jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pesanan-pesanan itu sebab Nabi kata apa? Nabi bersabda dalam hadis dia, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ni, pegang dia, selamat kamu di dunia dan di akhirat. Yang ni apa? Hadis, yang ni sunnah dan Al-Quran itu. Hadis tu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, kan? Maka diturunkan melalui Jibril ataupun merupakan hadis kursi. Maka untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Perkara yang Nabi cerita ni 1443 tahun dulu berlaku. Untung sahabat-sahabat bila mana mereka ini dapat bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dapat tengok wajah Rasulullah yang mulia tu, kan? Kita tak sempat, tapi Allah bagi peluang pada kita untuk bertemu juga dengan Nabi tu. Ada kaedah dia, kan? Sama ada kita bermimpi dalam tidur, kita mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW dengan beberapa amalan yang tertentu lah, kan? Saya rasa di kalangan tuan-tuan ni ada yang bermimpi dah jumpa Rasulullah SAW, kan? Alhamdulillah. Kalau mimpi itu kita pun tak pernah jumpa Nabi ni pun, jadi macam mana kita nak tahu yang kita mimpi itu Nabi Muhammad SAW? Itu yang kita iman tu. Maka kita mengenal dunia, mengenal alam ini dengan iman, termasuklah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dua dasar itu yang berpaksikan ke atas 5 rukun Islam dan 5 rukun iman tu. Maka dapatlah kita, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita boleh melihat dan percaya akan benda-benda gaib tu, kan? Sebab tajuk malam ni tuan-tuan, kata Nabi apa? Dunia ni tak ada nilai apa, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai apa. Terus dalam Al-Quran pun Allah berfirman, Allah kata apa? Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni kata Allah Subhanahu Wa Taala tempat berlibur, tempat melarakan, tu. Jadi ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya dunia ini keji sangat dan busuk, amat hina yang tiada terkirakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di sisi Allah dunia ni tak ada apa, kan? Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hidup kat dunia ni? Kan? Kenapa Allah bagi kita hidup kat dunia ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati hidup, hidup mati,
Allah nak uji manusia ni, siapa yang bawa bekal amalan yang paling banyak, tu kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tengok hak dunia ni kumpul lah harta banyak mana pun, satu sen pun tak ada value di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab harta yang kita miliki kat dunia ni semuanya akan lenyap. Tak ada satu yang kita boleh bawa. Harta pangkat yang kita ada pun tak boleh juga. Kalau atas dunia ni kita dapat Tan Sri ke Tun ke, malaikat tak akan panggil wahai Tun, Tan, Tu, Sin ke apa, tak payah. Dia akan panggil juga ai Malaun bin Malaun, contohlah kan, tu Rahim binti ibunya ke apa, tak panggil dah pangkat-pangkat. Hang tuanku ke, hang tengku ke, tak ada. Tu Allah nak cerita apa, tak ada kan. Hatta Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling sempurna di alam maya ni. Tu kan, manusia yang kita ada perkataan dah kita nak sebut hebatnya Nabi Muhammad SAW ni kan. Pada seluruh makhluk, Nabi Muhammad merupakan yang paling sempurna semua makhluk kan. Makhluk yang paling mulia di sisi umat manusia ni Sayyidina Abu Bakar kan, yang keduanya Sayyidina Umar kan, yang ketiganya Sayyidina Osman bin Affan kan, di-follow oleh Sayyidina Ali. Macam mana dia orang ni boleh dapat semulia-mulia tu di sisi Allah dan sahabat-sahabat yang lain tu kan. Pengorbanan mereka tu, itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Allah lahirkan kita ujung-ujung tu kan, sebab kita tak kuat kan, pengorbanan kita tak sekuat mereka kan. Pengorbanan mereka itulah yang kita duk dapat Islam ni. Dan kita tengok Siti Khadijah ni, bukan Siti Khadijah yang duk kat bangsa tu, tu lain. Ni Siti Khadijah kan, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW. At one time 2/3 kan, kekayaan Mekah tu semua milik dia. Cantik pula. Tapi bila dia nak wafat, habis harta dia, habis langsung. Tak ada cincin pun tak ada kan. Baju pun tampung 80. Kalau ikut logik akal tu, Allahu Akbar, tak ada kan. Sampai ketika mana tengah-tengah nazak tu habis dah. Dia panggil Siti Fatimah, anak dia, wahai anak anda aku Fatimah, boleh tak tolong bonda ni pergi ke ayahanda kamu, minta sarban Rasulullah untuk dibuatkan kain kapan. Tu Siti Fatimah pun pergi jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, ayahandaku kan, bonda Khadijah minta tuan punya sarban untuk dijadikan kain kapan. Menangis, merambu air mata kan. Yang kata Rasulullah SAW tu, Nabi Muhammad SAW pergi jumpa Siti Khadijah, wahai isteriku yang ku cinta, kenapa hang sendiri tak minta? Apa Siti Khadijah kata? Saya malu tuan. Tu malu tu, walau hampir dah seluruh jiwa raga dikorbankannya untuk perjalanan Islam tu. Masya Allah tuan-tuan. Dan akhirnya terlalu hibah peristiwa tu, Allah utus Jibril hantar 5 persalinan kain kapan, 5 helai sutra daripada syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita pun berpeluang juga dapat kan. Siapa kata Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan husnul khatimah kan. Itu sebabnya Allah bagi kita peluang melihat yang namanya ruh dan Israel tu. Sebab dulu kita percaya, Allah kata hang percayakan masa hang hidup, ni hang nak mati ni, sebelum ruh hang keluar aku bagi hang tengok untuk meyakinkan hang bahasanya yang hang duk percaya rukun iman tu, ni dia. Jangan takut tuan-tuan, kita akan nampak tu. Mana kata apa, kalau kita nampak dalam keadaan kita mati dalam keadaan baik, itulah tanda-tanda awal bahasanya perjalanan yang akan datang itu dia akan menjadi mudah untuk kita. Macam tuan-tuan ni lah kan, asal azan je sampai, asal sampai aja azan, ada potensi tu mati dalam keadaan yang husnul khatimah tu. Itu sebab orang mati ni cuba tuan-tuan berhati kan, kalau dia tengah nazak tu, dia mati, mata dia pen untuk tengok ke atas, sebab ruh keluar ni. Sekarang ni kita pun tak tahu ruh duduk kat mana.
yang menghidupkan jasad kita, yang kita duk jaga ni, bubuh lotion lah apa semua ni, yang besok ni ulat makan ni. Ada orang tu bubuh alat-alat solek ni macam-macam, foundation lah, mountain lah, semua macam tu kan. Tu habis juga dia makan oleh lalat. Sebab apa? Jasad kita ni akan hancur bersama dengan tanah. Jadi yang kena seksa tu siapa? Roh kan? Roh kena seksa. Balik cerita Nabi tadi. Maka Allah pun mengirimkan Jibril, wahai Jibril ni, yang ni 5 persalinan kain kapan ni, sampaikan kepada Rasulullah, suruh dia bagi kepada isteri dia. Bagi tahu kepada Rasulullah, kata Allah sampaikan salam kepada Siti Khadijah dan syurga sedang menanti. Masya Allah tuan-tuan. Kita ketua blok kirim salam pun kita kembang-kembung lah. Ketua blok lah, Pak Bu kirim salam kan. Itu Allahu Akbar. Ni Allah kan? Ni Allah kirim salam. Maka turunlah 5. Nabi tanya kenapa 5? Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, kenapa 5? Satu untuk Jibril, satu untuk Siti Khadijah, satu untuk Siti Fatimah, satu untuk Sayyidina Ali, satu untuk Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain tak ada. Sebab apa? Jasad dengan kepala Sayyidina Husain kan berpisah. Tu Rasulullah tahu perkara ni berlaku. Kenapa Rasulullah tak minta? Kan Rasulullah sendiri kata qadar dan qadar ini berubah dengan doa. Walau Rasulullah kalau dia berdoa mesti makbul mah. Rasulullah tahu semua perkara-perkara yang berlaku ni, peperangan Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, kepala Sayyidina Husain kena pancung semua tu, Rasulullah tahu kan. Sayyidina Osman mati, dibunuh apa semua tu, tahu. Tu yang kata ujian tu. Rasulullah reserve doa dia yang makbul, 1200 doa tu khas untuk kita ni. Allah sayangnya Rasulullah kat kita kan. Jadi janganlah menghampakan Rasulullah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada amalan, tuan tengok amalan apa yang paling makbul sekali. Tuan zikir macam-macam zikir lah kan. Hasbi Allah qala qad ja'akum, boleh lah kan. Tapi kalau tuan-tuan selawat, sekali selawat, siapa bagi 10? Tuhan yang pencipta alam ni bagi 10 selawat kat kita, sudah tentu makbul ya. Sebab selawat ni tuan-tuan sampai atas titian. Ada hadis Nabi kata apa? Di atas titian besok nak melintas titian ni, ada seorang daripada hamba Allah, hamba aku, kata Nabi. Benda tak berlaku ni tuan, Nabi cerita dah. Tu untung saya kata. Nabi cerita dia nak lintas ni, toyong hayang tu macam orang mabuk, toyong hayang. Kejap-kejap nak jatuh, kejap-kejap nak jatuh. Tiba-tiba satu lembaga pegang dia, tolak dia masuk syurga terus. Siapa lembaga tu? Selawat. Tu selawat ni tuan-tuan, istimewanya dia, kita tak payah ada wudu pun boleh kan. Tengah-tengah duk tengok extravaganza tu, lit kan, selawat boleh kan. Cuma dalam jamban ni tak boleh. Tu punya mudah Allah nak tolong kita tu. Kalau tak ambil kesempatan juga tak tahu kan. Baru kita masuk tajuk. Kalau lambat masuk tajuk lagi, nasi pun sejuk, apa darab tu dah 2 bakul dah masuk tu. Wallahu a'lam. Tu kan. Habis. Dan akhirat itu yang termulia dan terpandang baik, hanya akhirat saja. Tu sebab Nabi kata apa? Dunia itu keji sangat dan busuk amat hina yang tiada terkira di sisi Allah Ta'ala. Itu sebab orang kafir ni Allah bagi macam-macam, sebab tidak ada nilai kan. Kenapa orang Muslim, orang Islam ni Allah tak bagi macam tu? Tu yang nama Allah nak suruh apa? Redha dengan apa yang kita terima, syukur banyak-banyak kan. Tu kita dah lepas dah wave ataupun apa ni kan, yang 2 tahun tu tak tahu ke depan ni tak tahulah. Doa pada Allah banyak-banyak tu. Dan akhirat itu yang termulia dan terpandang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Maka tidak diketahui kehinaan dan kekejian dunia ini, melainkan kemudian daripada mengetahui hakikatnya. Dan zat dunia itu apa ia sebagai yang diterangkan hakikat dunia dan zatnya itu oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. InsyaAllah pada masalah akan datang
lagi diterangkan dengan panjang lebar. Bermula dalil yang menunjukkan atas hina dan keji dunia itu beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada hadis itu ialah sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Sahal ibn Sa'ad qala Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqaka kafiran minha syarbata ma'in." Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Siapa Sahal bin Sa'ad ni? Anak Abi Sa'ad Al-Waqqas, Abu Waqqas. Kan? Bapa dia memang hebat. Bapa dia anak orang kaya. Kan? Anak orang kaya tunggal pula tu. Bila Nabi, dia merupakan orang yang keempat masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tinggal habis harta benda dia habis. Tu orang kaya nya. Orang tua dia kata apa? Hang masuk Islam ikut Muhammad, apa satu sen pun hang tak dapat. Dia kata, well, I don't bloody care. I masuk Islam. Kan? Lepas tu mak dia tak puas hati juga. Mak dia kata, wahai Sa'ad, hang keluarlah daripada mengikut Muhammad tu. Kan? Kalau hang tak ikut Muhammad, aku tak mau makan sampai bila-bila. Apa dia kata kat mak dia? Mak, kalau mak ada 1000 nyawa, hari-hari saya nak tengok mak punya nyawa jatuh tu, saya tidak akan berpatah balik. Saya tetap dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bahaya tuan-tuan. Kan? Salah seorang daripada 10 yang masuk syurga. Tu. Dia pernah difitnah. Kan? Tuan-tuan, tu fitnah, dia orang fitnah kita ni, dia bukan kenal kita pun. Kan? Dia ketika memang menjadi gubernur di Syam, ni dia orang yang fitnah duduk Madinah. Dia tak kenal pun Sa'ad bin Waqqas. Fitnah macam-macam. Kata dia ni nepotisme lah ni. Dia orang yang gentleman. Dia pergi direct berjumpa. Dia dapat train dia tanya. Dia berada depan tu dah, orang yang fitnah dia tu. Dia kata gubernur tu yang nama Sa'ad tu teruk sangat ke? Dia kata. Orang tu pun tak kenal dia. Dia tu pun balun kau-kau ya. Kan? Dia kata, hang tak kenal ke gubernur tu? Akulah Sa'ad ibn Waqqas. So dipendekkan cerita, dia doa 3 doa makbul. Ya Allah, ya Tuhanku, kau panjangkanlah umur dia, panjang. Yang kedua, ya Allah, bagi dia fakir dan papa kedana sampai tua, makbul. Itu sebab kita, kalau ibu tu bolehlah panggil mama, bapa jangan panggil papa kedana habis. Panggillah Walid ke, Syekh ke, okey lah sikit dengan panggil papa. Kita sebab nak moden sangat, pick up papa, duk. Tuan-tuan, law of attraction kalau tuan-tuan belajar kan, Nabi Muhammad punya law, apa yang kita sebut tu kadang-kadang jadi. Apa yang kita sebut jadi. Tu sebab kalau kita nak masuk syurga, sebut selalu syurga. Tu law of attraction. Jadi Nabi Muhammad SAW tinggal kat kita. Sa'ad bin Waqqas pun kata last kali doa yang ketiga, ya Allah, bagilah dia ni mati dan kehinaan. Dah lah panjang usia, nyanyuk, jadi mainan budak-budak. Tu yang kata doa dimakbulkan tu. Kan? Kemudiannya telah bersabda Rasulullah SAW, jikalau adalah dunia ini menyamai kemuliaannya dan kebaikannya di sisi Allah Ta'ala akan satu sayap nyamuk, nescaya tidak diberi Tuhan akan orang kafir itu minum seteguk air daripadanya. Tu kan, kata Nabi Muhammad SAW, nilai dia tak sampai satu sayap nyamuk pun, punya hinanya. Itu sebab orang kafir pun dapat rezeki juga. Kayanya orang kafir ni, saya cerita kan, ekonomi kita siapa? Orang kafir. Tengok macam-macam kayanya, ya Allah, kata kan. Sebab apa? Itu kemewahan dunia, tipu daya dunia. Sebab di sisi Allah tak ada nilai. Sebab Allah pun tidak iktiraf langsung, sikit pun Allah tak iktiraf orang kafir ni kan. Itu sebab orang kafir, kenapa Allah bagi dia ni jadi kafir? Kita balik kepada pengakuan kita dulu. Bila Allah tanya alastu bi rabbikum tu, hangpa mengaku tak aku ni semua Tuhan kamu, aku ni Tuhan kamu? Semua mengaku. Tapi pengakuan kita tu siapa yang bagi? Siapa yang bagi ilham kepada kita
pengakuan kita ni yang begitu berkeyakinan. Qalu bala engkaulah Tuhan kami. Tapi mereka pun dia juga mengaku je, tapi sekadar yalah engkau Tuhan kami lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi Allah ni tak zalim. Allah bagi juga mereka hidup, bagi juga rezeki, bagi juga akal, kan, bagi juga ilham. Itu hang kena cari balik. Allah tanya, hang bakang nak mati nanti hang kena cari aku lah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Allah tanya, apakah aku cipta manusia hampa ni untuk main-main ni? Hampa kena cari aku. Tu sebab Allah bagi kita syurga. Syurga ni Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah apa orang yang tuan-tuan boleh tengok di dunia ni siapa yang paling kaya sekali. Katalah apa Ibnu Maktum tu yang apa, yang dia buat istana Taiwan tu dengan kapal terbang dia, punya kaya tu. Ataupun MBS Muhammad bin Salam, kaya kan. Habis kelab-kelab bola sepak Inggeris dia nak beli tu, Newcastle pula dia nak beli, tapi rakyat Britain refuse, kata jangan jual sebab dia ni jahat. Tu orang putih pun tahu. 10 besok tuan-tuan kita masuk dalam syurga tu, tuan-tuan ni tak saya cerita lah, tuan-tuan ni level lain sikit. Ni Nabi kata orang yang paling akhir sekali keluar daripada neraka untuk Allah masukkan dia di syurga. Allah tanya dia, ni Mat, hang ni dulu hang pernah masuk duduk kat dunia, hang pernah dengar tak, hang pernah tengok tak ada orang paling kaya sekali kat dunia, hang cerita kat aku sikit. Bukan, Allah tak tahu, ni nak cerita Nabi cerita. Hang bagi tahu aku siapa yang paling kaya. Contohlah dia kata lah MBS lah, ataupun Sultan Brunei. Allah kata, oh Sultan Brunei, anda tak aku bagi hang syurga ni 10 kali ganda lagi kaya dia. Tu apa yang kita duk tengok yang orang kafir duk hebat sangat tu, mewah sangat tu, Allah bagi kita besok lagi best. Yang paling best sekali yang sambut kita adalah apa? Bidadari. Tu yang penting tu, kan? Sebab apa? Sebab kita menundukkan nafsu kita ketika mana kat dunia ni. Tuan-tuan, siapa tak mau kahwin 4? Kan? Mana Haji Dollah? Kan? Siapa tak mau? Siapa tak mau hidup mewah? Semua nak. Tapi kita tak mau. Kita memilih jalan yang tengah. Supaya takut tuan-tuan, kan? Benda main dengan mewah ni tuan-tuan, tak ada boleh cakap lah. Tak ada boleh cakap lah, I lah kalau I banyak duit apa semua, I kan siapa nak buat masjid, I bagilah. Bagi sini, bagi sana. Tu time tak ada. Bila ada, automatik dia akan jadi sifat mazmumah tu. Bakhil ni tu saya cerita. Takat bakhil tu okey lagi. Bakhil tidur masinnya. Memang kau punya tu. Habis. Sebab dia sifat mazmumah yang namanya sombong, takabur, ujub ni, dia automatik. Bila ada benda, habis. Terus saya cerita apa? Kita bawa kereta, kita beli kereta. Kalau kita pakai kereta apa kah? Kereta Proton. Dia punya bawa. Kalau BMW, dia naik sikit. Automatik dia jadi. Benda ni hakikat Allah buat. Memang manusia tu macam tu Allah buat. Memang manusia macam tu. Tu. Jadi, tetapi dengan sebab hinanya dan busuk kejinya diberilah akan kafir itu banyak-banyak daripadanya sampai berpindah ke negeri akhirat, tidak merasai lagi ia akan apa satu lain daripada azab semata-mata. Kan? Setengah orang kata lah, Allah baik kaya kat dunia, kalau di akhirat besok kena seksa pun berbaloi lah. Hidup kat dunia pun dah kaya. Tuan, almatlah ceteknya pemikiran. Tuan, kena masuk seksa di akhirat tu bukan seminggu bang. Tu, tak ada seminggu lah. Paling korban pun katalah 1 juta. Sebab dia tak ada hari-hari ni, tak ada lah. Di dunia ni ada, okey hari ni hari Sabtu, besok Ahad. No. Kita masuk saja alam barzah, katalah kita masuk pukul 3 petang tadi, dah besok tak jumpa, ada rehat tak jumpa. Tak tahulah hari apa, dah tak tahulah. Tetapi ruh yang Allah
kembalikan balik tu bersama dengan akal. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita fikir. Bila malaikat tu tanya nanti, wahai Polan bin Polan, ni hang kenal tak ni ujung kaki hang tu yang nama Muhammad bin Abdullah? Kau tak ada akal, tak boleh fikir. Turun sama akal. Kita pun fikir, tuan-tuan pun jawab, oh ini Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Okey? Kan? Jemaah pandai dalamnya okey lah. Yang Al-Falah ni. Dia tahu kau boleh jawab. Kan? Kami tahu. Engkau memang boleh jawab. Sebab engkau kat dunia dulu, engkau kenal siapa Muhammad bin Abdullah. Okey? Tidurlah kamu seperti tidur malam pengantin. Tuan-tuan. Kita ni semua pernah tidur di malam pengantin. Seronok tak? Kan? Kau nak rasa lagi, kahwin lagi sekali. Tu. Tak ada. Kita siapa, Nabi kata siapa jawab dengan confident, satu je. Jangan kita pula, tuan malaikat, bukan 4 ke soalan dia. Kita cari khabar. Satu-satu je lah. Kan? Maka siapa yang nak pilih dunia, Allah bagi dia kaya, tuan-tuan. Oh, itu kita takut orang kaya, tuan-tuan. Oh, ya Allah. Bukan kita cemburu dah. Kan? Sebab apa, bila manusia nak dia jadi sombong. Terus kata orang tu, adik-beradik kita pun sama. Kan? Contohlah tuan-tuan berarti kita sekarang ni dah jadi bapa, ibu dan bapa. Kita ada anak 5 orang. Masing-masing bawa balik kereta. Kan? Adalah salah seorang daripada anak kita tu kereta ni sikit lah. Kan? Yang lain tu BMW, Mercedes apa. Yang akan parking bawah pos apa? Kancil. Kalau kancil tu dia suruh keluar tu. Abang nak parking situ. Tu dengan adik-beradik tu. Tambahlah dengan orang. Kan? Tu sebabnya di dunia ni Allah bagi manusia ni ada sifat mazmumah. Kecuali sahabat-sahabat. Sahabat dia tak ada kitab ni apa? Sifat mazmumah dia tak ada. Yang namanya dendam tu. Para sahabat semua tak ada. Dalilnya dalam surah Hijr ayat 47 Allah kata apa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillal ikhwana ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka, hati sahabat-sahabat Rasulullah. Kan? Dan mereka bersaudara duduk berhadapan-hadapan di dipan-dipan dalam syurga. Ni ayat ni turun setelah mana? Asbabun nuzulnya Sayyidina Ali berperang dengan Siti Aisyah dalam perang Jamal. Bukan Jamal Abdillah. Sebab apa perang Jamal? Jamal ni makna apa? Unta. Dan kita nak kata siapa? Sayyidina Ali tak betul, Siti Aisyah tak betul. Bukan level kita. Kan? Kerana apa? Dan tengah-tengah perang tu tengah perang tu. Sayyidina Ali ni orang beritahu, wahai Sayyidina Ali, kan? Siti Khadijah ni jatuh hunta. Sayyidina Ali dia merendah tu. Pergi tengok tu. Sampai-sampai dia tanya ibu, are you okay? Aisyah kata okay. Perang balik. Kan? Jadi selepas perang tu dimenangi oleh siapa? Sayyidina Ali. Kita kata Siti Aisyah tu tak? Bukan, kita tak boleh nak kata. Maka Sayyidina Ali habis perang tu, patah balik pergi ke medan perang, tengok sahabat-sahabat yang gugur. Tengok Abu Talhah gugur. Sayyidina Ali turun daripada unta dia, pegang tu pangku sahabat ni. Dia kata, wahai sahabat, kalau aku tahu lah ni, aku mati 20 tahun dulu pun tak apa. Tu. Sambil dia riba, dia baca ayat ni. Tak ada dendam langsung. Dia kata, aku dengan hampa tak ada dendam. Kita sahabat tak ada dendam. Kalau boleh aku tak, aku pun mati sama dengan Sayyidina Osman yang mati sebelum tu. Duduk di depan-depan. Sama macam kita pun. Kita besok ada peluang sembang dalam rumah Maligai kan, pergi melawat. Duduk tu. Bukan atas kursi dah. Atas mutiara je. Allahu Akbar ni. Nikmatnya Masya Allah, tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lah nanti kan. Tu sebabnya kita, tuan-tuan, alhamdulillah ramai. Besok ni kita ni contoh-contoh kata Nabi Muhammad SAW. Salah seorang daripada kita ni tengok tak ada dalam syurga tu. Kan?
Argue ni, ahli syurga ni dia argue tu, bertengkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi cerita, ya Allah, ni kami ni, saya ada senarai nama ni, kan, yang selalu duduk dalam majlis ilmu dengan kami ni, tapi tak ada hari ni di dalam syurga. Pasal apa? Kan? Allah kata, hamba pergi mobil neraka tengok. Tapi ahli syurga pergi neraka taklah kena panas. Kan? Tu tengok jumpa Allah, boleh bagi syafaat tu. Tu sebab pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu ni. Kan? Tu namanya ukuah tu. Besok kau tengok pesan-pesan lah, salam-salam tu tengok. Nanti kalau aku dah neraka ni, hang bagilah syafaat sikit. Kan? Tobat luhung kita kata, aku takkan duduk neraka. Siapa nak? Kan? Tapi Nabi bagi peluang kat kita ni boleh mati terus masuk syurga pun boleh. Kalau kata perjalanan tu, ya Allahu Akbar ni, mati besok ni, orang yang mati tak tahu lagi bila nak bangkit. Kan? Habis dia kata, kalau orang mati hari ni, besok kiamat, untunglah orang tu. Dah. Sama juga. Macam kita tidur. Kita tidur berapa jam sangat, daripada pukul 10 sampai pukul 4 kan. Tapi kita mimpi tu macam seminggu, macam sebulan punya kisah dalam mimpi tu. Macam tu. Tu sebab kenapa ada mimpi tu, kehidupan ruh tu. Besok kita pun macam tu, kita kena kejar dia rimau dalam mimpi. Takut nak berpeluh nak, letihnya ya Allah, sampai sedap-sedap letih tu berpeluh. Samalah macam tu kan. Tu kerja Allah Ta'ala. Dan bermula ini hadis sahih lagi gharib. Dunia itu keji dan hina. Sesungguhnya dunia itu keji, yakni busuk kepada anbiya Allah dan asyifanya, dan hina kepada Allah Ta'ala kerana dijadikan percubaan dan pengujian bagi segala hambanya. Dunia ni di sisi para anbiya, para nabi-nabi, memang tak ada apa. Kalau dah para nabi-nabi pun tidak memandang akan dunia ni, di sisi Allah apa lagi? Walau macam mana pun, Nabi Muhammad SAW pesan juga dekat umat dia, andai kata kamu dapati besok nak kiamat, hari ni ada lagi benih dan tangan kamu tanam. Kan? Nabi kata lagi, kalau kamu nak hidup di dunia ni, kamu kena usaha. Mana dunia ni pun kita kena usaha juga untuk hidup sementara. Kan? Untuk mencari bekal apa semua tu. Dan sebab apa? Sebab alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Taala ni khususnya untuk manusia, menikmati keindahannya. Itu sebab kita boleh tengok bulan purnama macam mana, cantiknya bintang, cantiknya ketika mana matahari terbenam. Tu nikmat tu yang Allah bagi kat kita tu. Kan? Selain daripada nikmat-nikmat ketenangannya, ukuahnya tu, tidak ada pada orang kafir. Orang kafir dia tak rasa nikmat tu, dia tak rasa. Itu sebab banyak mana pun dia tak cukup. Hanya yang cukup ni orang beriman saja, dia ada limit. Dia akan kata apa? Cukup kok, alhamdulillah lah, rezeki Allah Ta'ala bagi hari ni, takat ni je tu. Kalau orang kafir, dia takkan cukup. Besok sana, besok sini. Itu sebab Nabi kata, di awal kehidupan, di awal pagi-pagi tu, bangun tidur, kita ni orang beriman, khususnya orang beriman, jangan ingat dunia. Ingat nak buat baik ya Allah, ilhamkan aku, rezekikan aku untuk jadi orang baik hari ni. Jangan fikir hari ni aku nak makan apa, atau okey lagi makan apa, hari ni aku nak makan siapa, lagi tak okey. Makan siapa tu kacau. Jadi fikirlah bagaimana nak jadi baik. Tu. Siapakah yang berhadap kepadanya, dan siapakah yang berhadap kepada Allah. Tu kita sebab Nabi kata ambil akhirat dapat dunia. Kan, jadi jangan lupa dunia. Dunia ni pun Nabi tak suruh buang. So kata dengar cerita ni, kata dunia tak ada apa, buang habis. Duduk dia dekat sembahyang bukan tasbih. Kan, satu hari salah seorang daripada sahabat Sayyidina Umar masuk Masjid Nabawi, tengok sahabat dia dekat sembahyang duduk tasbih. Kan, Sayyidina Umar tanya dia, buat apa? Tak kerja? Tak ada. Sayyidina Umar kata, pergi kerja. Tu nak kata kita kenalah berusaha juga untuk mendapatkan rezeki. Kan, tu
Jadi mana kata dunia ni jangan buang langsung. Kan? Sebab kita duduk kat dunia. Kalau kita tak cari semua rezeki kat dunia ni, macam mana nak hidup? Macam mana nak jadikan satu kehidupan? Sebab rukun di dunia ni kena ikutlah fitrah sebagai manusia. Perlukan kahwin. Kita semua kena kahwin. Sebab itu nikmat Allah nak bagi sementara kat dunia, nak bagi kita rasa. Salah satu daripada nikmat dunia tu kan ada Allah, kita kena rasa. Kalau tidak, mana nak datang zuriat? Itu sebab Nabi Adam AS, kenapa dia teringin nak ada satu pasangan? Tu Allah sertakan pasangan dia yang namanya Siti Hawa, tok nenek kita tu. Maka berkembang biaklah zuriat-zuriat manusia ni. Tu sebab Siti Hawa ni dia mengandung, melahirkan anak 20 ke 40 kali. Setiap kali melahirkan kembar 4. Kan? Ada cicit-cicit Nabi Adam ni, ada yang lahir berkepala 2. Tu. Kan? Ada cicit-cicit Nabi Adam yang mengikut fitrah apa? Qabil. Tu yang jadi jahat tu. Ada yang kita ni insya-Allah Habil lah, jadi baik. Kan? Berserah aja. Tu. Kan? Insya-Allah lah. Dan siapa berhadap kepada dunia kadar hajatnya yang menyempurnakan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka ialah orang yang bertuah mendapat balasan baik daripada Allah Ta'ala. Siapa yang ambil anggap secukupnya, bukan secukupnya, seadanya lah, macam tuan-tuan lah, kan? Dapat banyak mana pun Alhamdulillah, banyak pun Alhamdulillah, sikit pun Alhamdulillah. Tak ada lah pernah kata apa ni sikit je, sikit-sikit. Tu orang tak bersyukur kehadrat Allah SWT. Seawal-awal kehidupan kita, tanda syukur dia tu yang kita solat tu, kan? Solat tu lah salah satu daripada tanda syukurnya kita kehadrat Allah SWT. Satu disebabkan apa? Kita hidup lagi, Allahu Akbar. Ada di antara saudara kawan-kawan kita habis dah, tak ada peluang dah untuk dia melangsungkan kehidupan kat dunia ni. Kita masih ada lagi, kan? Tapi sampai bila? Wallahu alam. Umur tak pernah menggarantikan bahwasanya kita kena cecah 63 dulu baru mati. Ada 70 tak mati lagi. Ada 80 tak mati lagi. Tidak semestinya sakit baru mati. Tak. Orang yang sakit menyahap-mahap tak mati lagi. Orang yang pergi ziarah dia mati. Kan? Tua ke baru mati? Muda pun mati. Kan? Sihat ke mati? Sakit pun mati. Sakit mati, sihat pun mati. Kecil ke mati? Besar pun mati, kecil pun mati. Ada orang baru berapa jam hidup, mati dah. Ada orang tak mati-mati lagi. Kan? Tengok Allahu Akbar. Ada sampai dekat 100 dah umur, tak mati lagi. Cergas lagi. Kan? Cakap pun tak pakai teks lagi. Tu rezeki Allah bagi dia. Nikmat Allah bagi. Tu kan. Tapi sebenarnya Allah, tu sebab kita ni tuan, Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah ni sayang kita. Dia bagi kita ni sakit selalu. Mana Allah sayang tu. Ada orang Allah tak bagi dia sakit. Fir'aun dia tak pernah sakit. Sesemua pun tak. Tapi kenapa dia panjang umur? Sebab Fir'aun ni walaupun dia jahat macam tu, dia mengaku diri dia Tuhan, dia ni pemurah. Dia bagi kat rakyat macam-macam bagi. Kan? Tu siapa nak panjang umur, sedekah ni mau banyak. Sedekah pun banyak. Panjang umur. Kan? Dia tak semestinya kita. Ada juga orang kata, Ustaz kata panjang umur, dia ni rajin sedekah tapi mati ke? Umur yang diberkati, dia mati lama dah, orang akan sebut. Siapa Haji Makno tu? Allah, Haji Makno tu, Masya Allah. Haji Dollah lagi lah. Tu nama diberkati tu. Tak ada orang nak kata sebut satu nama, Allah dia ni kan? Kalau dia tarik dia ni habis satu. Dia tarik dia tu pun panjang. Habis satu kan tu. Maka kekejian dunia ini telah ada misalnya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Anil Mustawri bin Shaddad qala kuntu ma'ar rakbil ladzi waqafu ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sakhlatil maitah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna
hazihi hanat alal ahliha hinal qawha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang namanya Al-Mustawrid Ibnu Syaddad radhiyallahu anhu, katanya adalah aku beserta orang-orang tunggangan yang berhenti mereka tu serta Rasulullah SAW melihat ke atas seekor. Rehat azan kan? Azan. Sikit-sikit. Melihat ke atas seekor anak kambing mati yang dicampakkan orang di dalam, berdiri beramai-ramai di situ. Satu hari kata Mustawrid ni, dia dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Nabi tengok satu bangkai kambing, Nabi berhenti, turun. Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang ikut tu, apa pandangan kamu terhadap tuan kambing ini? Kan? Setelah dia buang bangkai ni. Kata sahabat, hanya Allah dan Rasul saja mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW, begitulah keadaannya. Bangkai ni tidak berguna lagi kepada tuan dia. Maka Allah pun macam tu lah terhadap dunia ni. Tu ibarat bangkai dunia ni. Siapa yang memilih untuk tidak taat kepada Allah, maka dia juga bersama-sama dengan bangkai di sisi Allah. Na'udzubillah minaz zalik. Kita minta kepada Allah, moga-moga kita tak masuk dalam golongan tu. Qalu min hawaniha alqauha ya Rasulullah. Qala fad dunya ahwanun 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Kata mereka tu, dari sebab kerjinya itulah jadi mereka tu dicampakkan dia. Ya Rasulullah, jawab Rasulullah, maka bermula dunia ini lebih keji atas Allah daripada ini bangkai atas tuannya. Tu kan. Maka sahabat kata, disebab kejilah maka tuan dia buang, samalah macam Allah Subhanahu wa taala. Kan. Habis. Tak payah sana. Terus. Kemudiannya, bermula dunia kamu dan akhirat kamu ialah ibarat daripada dua hal daripada segala ahwal hati. Maka yang paling hampir dekat daripada dua hal itu dinamakan dunia. Maka iaitu tiap-tiap barang yang dahulu daripada maut, dan yang lambat lagi lewat itu dinamakan akhirat. Tu akhirat. Yang kita duduk ni namanya dunia, yang kita selepas alam ini namanya akhirat. Kenapa ada akhirat? Untuk Allah nak, orang kata apa, nak reward kita di atas apa usaha kita kat dunia ni. Tu sebab Allah kata apa? Tu sebab apa dia kalimah yang kita duk jawab azan tu, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Allah nak reward kita dengan, kalau baik kita kat dunia, Allah akan bagi kita nikmat. Kalau kita tak berapa baik, Allah azab kita dulu, kemudian diberinya syurga. Untungnya kita orang Islam ni berdiri di atas tiket Islam ya. Akhirnya masuk syurga kita. Kan? Kalaulah dia tu semata-mata Islam aja, apa amal pun dia tak buat, mati dia, diazab dulu, kemudian akhirnya Allah akan masuk dia juga dalam syurga. Tu yang kata Islam tu. Walhal pada orang kafir, hang baik macam mana pun kat dunia, Allah tak pandang pun. Kan? Cumanya Allah dah garis pandu dah. Allah kata apa? Baik, buat baik. Hang buat baik, ni ganjaran dia. Tak kira siapa. Wa ima orang kafir, telahlah orang Islam buat baik, di dunia dapat, di akhirat dapat. Kita dapat dua. Orang kafir, dunia saja Allah bagi. Sebab apa Allah ganti dia balik? Allah nak bagi dia lagi kufur, lagi kufur, lagi kufur. Dia akan merasa selesa. Tengok, kita jahat pun dapat juga. Tuhan Allah bagi juga. Kan? Cumanya bukan semua lah, tapi ada juga. Kalau kita tanya dia, ni macam mana boleh jadi? Ini Tuhan Allah. Dia percaya kan? Yang jenis macam tu, yang kadang-kadang dapat hidayah tu. Kan? Sebab hidayah ni tuan-tuan Allah, bukan milik manusia. Itu sebab kita ilmu tak ada. Kan? Tu. Kekuatan pun tak ada. Jadi macam mana kita nak ajak orang masuk Islam? Dengan akhlak kita. Akhlak. Orang tengok, oh ya Allah, baguslah ini Islam. Kan? Orang pun ikut lah. Jadi itu contoh. Kita tengok Jepun ni. Kita bukanlah nak kata Jepun ni bagus. Jepun ni kan 7% saja dia punya
Dia punya Islam dia 7%. Agama menyembah matahari. Sebab dia tu Allahu Akbar. Baik dah. Cara hidup dia pun tu. Cara Islam. Itu sebab anak murid Imam Al-Ghazali tanya, wahai Tuan Guru, di mana kita boleh nampak kehidupan Islam ni? Kata Tuan Guru, kata Imam Syafi'i, dia kata apa? Imam Hanafi, Imam Ghazali, dia kata di Eropah kamu akan dapat. Kan? Itu sebab yang kita tengok. Jepun, Allahu Akbar. Akhlaknya cukup bagus. Kan? Dia kita bagi tolong dia sikit. Dia kata arigato gozaimasu. Tunduk lagi. Haid. Dah tahu dah dia zebra crossing tu memang dia punya jalan. Kita berhenti tu. Habis tu dia haid. Kita tak boleh buat macam tu sebab kita banyak haid sangat. Daman Zara haid, Putera haid, macam-macam haid. Tu yang tak jadi apa tu. Allahu Akbar. Itulah cerita dia. Kan? Maka itu barang yang kemudian daripada maut, dan tiap-tiap barang yang ada pada kamu padanya untung, dan habuan dan kehendak dan syahwat dan lazat pada masa sekarang sebelum mati, maka iaitu dunia pada engkau. Syahwat ni dunia, ikut nafsu je, tak cukup ni. Kat dunia ni apa pun kita buat tak cukup, dia takkan rasa cukup. Itu sebab Nabi Muhammad SAW kehidupannya Masya Allah, dia bagi Sayyidina Abu Bakar jadi orang kaya, Sayyidina Osman orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya, boleh kaya, tapi kaya beriman lah. Kan? Kaya beriman, tuan-tuan boleh jadi kaya tapi beriman. Berapa banyak orang kaya, orang Melayu kaya, kan? Tu. Jadi dia tak cukup dengan nama. Takat nama iman, kadang-kadang tak ada iman pun, kan? Dia kena terserlah penampilan. Itu sebab Nabi suruh orang Islam ni kaya, generous. Kita tengok siapa? Said Al-Bukhari, kaya, one of the richest man lah in Malaysia. Dia ada yayasan anak yatim. Dia ada 22,000 anak yatim. Anda bayang 22,000 dia bagi. Yayasan Saad tu dia punya. Baguslah macam tu, kan? Tuan-tuan pernah tengok isteri dia, majlis-majlis rasmi dia tak bawa isteri dia bawa mak dia. Oh ya Allah tu, kan? Cuma dia tak tunjuk lah dia dukung mak dia apa semua, kan? Kita siapa yang ada mak, Allah buatlah yang terbaik dengan mak, kan? Siapa yang ada mak tu alhamdulillah, cium hari-hari tangan dia, Allah cium kening dia, pintu syurga tu, minta ya Allah, mak tolong doakan saya masuk syurga nah. Tu ada mak bapak minta doa, kan? Kalau siapa tak ada mak bapak, cari yang ada mak bapak, kan? Tambah lagi satu. Wallah nak ada apa-apa tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan takkan tanya ya. Tuan-tuan di sini bagus. Itu sebab saya suka kuliah kat sini. Wallahu alam. Ampun dan maaf saya minta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur murah rezeki. Kita bertemu sekali lagi, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.